أكبر الله أكبر يا رحمن. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ikhwah yang dirahmati Allah, saya ingat boleh tak sebelum kita mula, saya tengok ada kursi-kursi yang kosong di depan ni, boleh diisi. Mungkin yang di belakang tu boleh isi yang di depan. Barakallahu fikum. Sebab nanti tengok kursi kosong kan. Barakallahu fikum. Kat depan ni pun ada satu kosong, kalau ada yang siapa nak penuhkan. Okay. Barakallahu fikum. Ikhwah yang dirahmati Allah, tuan-tuan dan puan-puan, terlebih dahulu saya ingin merakamkan penghargaan atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk hadir pada malam yang berkat ini untuk bertemu dengan tuan-tuan. InsyaAllah kesempatan ini dapat kita gunakan untuk kita manfaatkan dalam kita menyibukkan diri kita dalam hal-hal yang bermanfaat untuk kita menuntut ilmu. Ikhwah yang dirahmati Allah, ada beberapa perkara yang ingin saya berkongsi dengan tuan-tuan berkenaan tentang keutamaan atau kepentingan kita mempelajari akidah, dan apakah agaknya faedah-faedah yang dapat kita peroleh dengan kita mempelajari akidah. Saya kira tuan-tuan sedia maklum tentang bahawasanya akidah itu mempunyai kedudukan yang cukup penting dalam agama Islam kita. Ini memandangkan bahawa agama Islam kita dia terbentuk daripada akidah, kepercayaan di samping amalan. Bahkan boleh kita kata bahawa amalan itu, apa juga ibadah yang kita lakukan, dia tidak akan bermanfaat tanpa bertunjangkan kepada akidah yang benar, akidah yang betul. Maka apa juga amalan atau ibadah yang kita lakukan, dia tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan akidah yang betul, akidah yang benar. Maka insya-Allah dalam pertemuan kita pada kali ini, izinkan saya kita berikan sedikit mukaddimah ya, berkenaan tentang keutamaan dan kepentingan akidah. Ya, apakah kepentingan akidah dan apakah kepentingan kita mempelajari akidah, di samping apakah dia faedah-faedah yang dapat kita peroleh dengan kita mempelajari akidah. Apabila kita mengetahui keutamaan dan kepentingan mempelajari akidah, insya-Allah hasilnya, kesannya adalah dia akan membuatkan kita bersemangat dan akan membuatkan kita bertambah minat, ya, di samping bertambah prihatin untuk kita terus mempelajari akidah itu.
Ini kerana tuan-tuan, apabila kita membahaskan berkenaan tentang ilmu agama, ilmu agama tu boleh kita katakan dia luas. Ilmu agama dia melibatkan banyak cabang-cabang ilmu, ya. Hanya sahaja seperti yang disebutkan oleh para ulama sebagai satu kaedah panduan. Para ulama menyebut bahawa al-ilm in talabtahu kathirun faqaddim al-aham fal-aham. Ilmu itu kalau kita nak menuntutnya, ilmu tu banyak, luas. Maka kerana itu hendaklah engkau mendahulukan apa yang paling utama, paling penting sebelum yang lain, sebelum ilmu-ilmu agama yang lain. Maka kita tegaskan bahawa ilmu akidah, ilmu tauhid itu adalah ilmu agama yang paling penting. Tidak ada yang lebih penting daripada ilmu akidah dalam kita membahaskan tentang ilmu-ilmu agama. Maka akidah, ilmu akidah itu adalah ilmu usuluddin. Apa itu usuluddin? Iaitu asas agama. Maka ilmu akidah dia jauh lebih utama daripada ilmu akhlak misalnya. Jauh lebih utama dan jauh lebih penting daripada ilmu berkenaan tentang adab. Jauh lebih utama, jauh lebih penting daripada ilmu berkenaan tentang hal-hal ibadah ataupun hal-hal yang berkenaan tentang muamalat. Ya, maka ilmu akidah, mempelajari ilmu akidah itu adalah perkara yang paling wajib untuk dilaksanakan oleh seorang mukallaf. Ya, ini kerana kita maklum bahawa tuan-tuan, apabila seorang itu ingin memeluk Islam, kalau seorang kafir, kalau dia nak memeluk Islam, maka dikatakan kepada dia perkara yang paling penting, paling utama yang dia kena buat ialah dia kena mempelajari apa itu akidah Islam sebelum dia mempelajari hal-hal berkenaan tentang ibadah, ya. Dan perkara ini dapat kita lihat tuan-tuan, seperti mana yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pendakwah yang diutus oleh baginda, iaitu seorang sahabat bernama Muadz bin Jabal. Seperti yang disebut dalam, dikatakan hadis Muadz, ya, hadis Muadz. Apabila Nabi mengutus Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman, apa kata baginda kepada beliau? Nabi mengatakan kepada Muadz, berpesan kepada Muadz dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih an yuwahhidullah." Hendaklah perkara pertama yang engkau seru penduduk Yaman, bumi Yaman yang terletak di selatan Madinah, ialah supaya mereka mengesakan Allah Subhanahu wa taala, iaitu menyeru mereka kepada hal akidah, memperbetulkan kepercayaan mereka dalam beriman dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, ya. Kemudian kata Nabi, fa in arafu dhalik fa akhbirhum anna Allah farada alaihim 5 salawat. Kemudian kalau mereka sudah faham perkara tersebut, maka khabarkan kepada mereka penduduk Yaman bahawasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas mereka solat 5 kali sehari. Jadi nak katakan di sini, lihat bagaimana, ya, Nabi berpesan kepada Muadz supaya mengajarkan perkara akidah dahulu sebelum membicarakan berkenaan tentang hal ibadah, bermula dengan solat fardu 5 waktu. Kemudian tuan-tuan, dapat kita lihat bagaimana contoh tauladan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita apabila baginda berdakwah, dan para sahabat apabila mereka menuntut ilmu. Apakah perkara pertama yang disentuh, yang diajar atau yang dipelajari oleh para sahabat daripada Rasulullah? Kita lihat tidak lain dan tidak bukan adalah perkara akidah. Bahkan sepanjang 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah sebelum berhijrah ke Madinah. Sepanjang 13 tahun itu Nabi tidak menyentuh
apa-apa selain daripada menjelaskan kepada penduduk Mekah berkenaan tentang akidah, tentang mengesakan Allah Subhanahu wa taala, di samping menjauhi syirik, di samping memperbetulkan kepercayaan daripada perkara-perkara khurafat, ya, perkara-perkara syirik dan kufur, ya, yang banyak tersebar, ya. Maka boleh kita katakan, tuan-tuan, bahawa mempelajari akidah, antara keutamaan dan kepentingan dia ialah untuk kita memperbetulkan kepercayaan kita, serta kita membersihkan kepercayaan kita daripada apa juga perkara-perkara yang rosak, ya, yang tercemar, ya, yang boleh merosakkan kepercayaan seseorang itu, ya. Maka memperbetulkan akidah adalah satu perkara yang cukup penting, ya. Memandangkan bahawa akidah itu adalah asas agama seseorang Muslim. Maka akidah diumpamakan sebagai asas binaan, asas sebuah binaan yang ingin didirikan. Maka tanpa asas binaan yang kukuh, bagaimana agaknya, ya, binaan yang dibina atas asas yang tidak kukuh itu? Maka kita maklum bahawa apa juga binaan yang tidak didirikan atas asas yang kukuh, binaan itu, ya, sama ada cepat atau lambat, akhirnya dia akan roboh juga. Maka ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kita fokus kepada asas agama kita, iaitu akidah, sebelum kita beralih kepada perkara-perkara agama yang lain, ya, perkara-perkara ibadah dan seumpamanya, ya. Kita lihat, tuan-tuan, kalau sekiranya seseorang itu tidak memberikan kepentingan atau keprihatinan dalam dia memperbetulkan akidah, apa yang akan berlaku? Jelas bahawa dia akan mendedahkan orang itu kepada bermacam-macam hal-hal yang bertentangan dengan akidah Islam yang tulen. Dia akan mendedahkan diri dia kepada perkara-perkara khurafat, mendedahkan diri dia kepada hal-hal syirik dan kufur. Kemudian bagaimana agaknya ketika mana orang tersebut beramal ibadah, ya? Bagaimana agaknya dia beramal ibadah di solat, di puasa dan seumpamanya, dalam keadaan keyakinan dan kepercayaannya tidak bersih. Banyak perkara-perkara khurafat, ya, banyak perkara-perkara yang diwarisi turun temurun, yang mana kalau kita lihat masyarakat kita pun tak kurang dalam bab-bab ni, ya. Banyak kita lihat pantang larang, ya, pemikiran-pemikiran yang kita waris, ya, sejauh mana ia selari dengan agama Islam. Banyak sahaja perkara-perkara khurafat yang menjurus kepada syirik dan kufur. Maka bagaimana agaknya ibadah seseorang sekiranya dia dalam keadaan mempunyai kepercayaan yang bertentangan dengan Islam? Jelas bahawa, ya, ini mendedahkan diri dia kepada ibadah dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana akidahnya tidak betul, ya. Akidahnya masih lagi berpegang kepada kepercayaan syirik dan kufur, ya. Sedangkan kita maklum bahawa seseorang yang mempunyai kepercayaan kufur, banyak atau sedikit, ya, ini semua akan membuatkan amal ibadahnya terbatal, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Ini penting untuk kita maklum bahawa kalau sekiranya kita, ya, dalam kita beragama, kalau kita ada menaruh keyakinan walaupun barangkali dalam satu perkara yang menjurus kepada syirik dan kufur, ini mendedahkan kita kepada tergelincir ke dalam lembah kesyirikan dan kekufuran itu. Hal ini seperti mana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Sekiranya engkau berbuat syirik, maknanya walaupun dalam satu perkara, apatah lagi lebih, sekiranya engkau berbuat syirik, maka barakallahu, itu akan
membatalkan amalan engkau, dan kelak engkau akan terdiri dalam kalangan orang-orang yang rugi. Bila masa orang itu akan dikira sebagai dalam kalangan orang yang rugi di dunia dan di akhirat secara khususnya. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Dan kalau sekiranya mereka berbuat syirik, yakni walaupun dalam satu perkara, kalau dia berbuat syirik, niscaya akan tergugurlah segala apa yang mereka telah lakukan sebelum itu. Apa juga amal ibadah, banyak atau sedikit, akan tergugur, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhirat dia akan digolongkan dalam kalangan orang-orang kafir dan dihumban ke dalam api neraka, wal iyadu billah, ya. Maka dapat kita faham di sini, tuan-tuan, bahawasanya mempelajari akidah yang betul, akidah Islam yang tulen, ini adalah sebagai satu ismah, sebagai satu jalan keselamatan, sebagai satu pendinding memelihara kita daripada hal-hal syirik dan kufur itu. Apabila kita sudah tahu apa itu akidah yang benar, apabila kita sudah tahu apa yang bertentangan dengan akidah yang benar, hal-hal syirik dan kufur, maka ini akan memberi kepada kita satu perlindungan, satu keselamatan, satu pendinding, ya, untuk kita terselamat atau untuk kita elak daripada terjebak dalam hal syirik dan kufur. Seperti mana sebaliknya, tuan-tuan, kalau sekiranya seseorang itu jahil tentang akidah Islam yang tulen. Kalau dia jahil, dia tak tahu apa hakikat, erti sebenar akidah Islam yang tulen itu. Dia tak tahu macam mana. Dia tahu Islam dan dia ada gambaran kasar, tetapi akidah Islam yang sebetul-betulnya dia tak tahu, dia jahil. Bagaimana agaknya keadaan orang tersebut, ya? Maka saya kira kita sepakat mengatakan bahawa kejahilannya itu, ya, akan membuatkan dia terdedah kepada terjerumus ke dalam hal-hal syirik, ya. Maka dengan itu, tuan-tuan, dengan kita faham akidah Islam yang benar, dengan kita memelihara diri kita daripada hal-hal syirik dan hal-hal kufur, maka itulah satu-satunya jaminan keselamatan buat kita daripada api neraka, daripada tergolong bersama dengan orang-orang kafir, tergolong bersama dengan orang-orang musyrikin. Yang mana di akhirat nanti, apakah balasan bagi orang-orang kafir dan orang-orang musyrikin secara khususnya? Iaitu mereka dihumban ke dalam api neraka, dan mereka akan kekal di dalam api neraka untuk sementara atau selama-lamanya? Untuk selama-lama, cukup lama, tuan-tuan. Sampai bila agaknya? Soalan kefahaman. Orang-orang kafir, orang-orang musyrikin dimasukkan ke dalam api neraka untuk berapa lama? Untuk selama-lamanya apa artinya? Ya? Apa tu? Kekal. Maknanya bukan setahun, bukan 10 tahun, bukan 100 tahun. Infinity. Yang ini satu perkara yang tak boleh dibayangkan, ya. Seperti mana dalam firman Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampunkan dosa perbuatan menyekutukan dia, dan dia mengampunkan dosa-dosa yang selain daripada itu. Allah mengatakan dalam ayat ini bahawasanya dosa syirik dan kufur itu tidak ada ampun bagi orangnya sekiranya dia tidak bertaubat. Sekiranya orang itu bangkit di akhirat kelak, di padang mahsyar, menghadap Allah dalam keadaan dia telah berbuat syirik dan kufur tanpa bertaubat, Allah mengatakan dalam ayat tadi, tidak ada ampun bagi dia. Dan balasan bagi orang
musyrikin, bagi orang-orang kafirin, tidak lain dan tidak bukan api neraka Jahannam untuk selama-lamanya. Ya. Tuan-tuan, maka akidah adalah cabang ilmu yang paling utama, yang paling penting dan yang paling mulia. Cabang ilmu agama yang paling mulia. Antara faedah yang diperoleh oleh seseorang yang mempelajari akidah Islam yang betul ialah ia akan membuatkan orangnya bertambah khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita belajar akidah, ini akan membuatkan kita bertambah takut dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita tunduk dan takut kepada Allah, ini akan membantu kita menjauhi perkara-perkara maksiat. Juga di antara faedah kita mempelajari akidah Islam yang benar, ia adalah sebagai satu perlindungan buat kita, himayah minas syubuhat. Perlindungan buat kita daripada perkara-perkara syubhat yang melibatkan hal-hal kufur dan syirik dan sebagainya. Tuan-tuan, kalau kita lihat perkara-perkara syirik dan kufur, jangan sekali-kali kita bersifat atau bersikap naif. Tahu naif? Apa maksud naif? Naif ni lurus bendul, ya. Kita orang kata apa, merasakan bahawa benda syirik dan kufur itu dia akan datang kepada kita dalam keadaan dia jelas ini syirik dan kufur, maka kita jauhi. Tidak. Bahkan lazimnya, kebiasaannya, benda-benda syirik dan kufur ni dia datang dalam keadaan samar-samar, dalam keadaan sembunyi, dalam keadaan dia berjubah syubhat dalam pelbagai bentuk. Bahkan barangkali nampak macam baik. Dan banyak sahaja isu-isu yang dibangkitkan dalam negara kita. Seperti mana contoh mungkin yang boleh saya sebut, ya. Ada pandangan yang nak mengadakan kongsi raya, contoh. Kongsi raya. Adakah suruhan atau ajakan setengah pihak untuk nak mengadakan kongsi raya? Adakah mereka kata kongsi raya ni syirik, tapi tak apalah kita buat? Tak ada, kan? Sebaliknya, bila ada yang mencadangkan mengadakan kongsi raya tahu, dia nak berkongsi perayaan dengan perayaan orang-orang kafir, ya. Kita sama-sama, kita merayakan perayaan kita dan perayaan mereka secara bersama, ya. Saranan yang dikemukakan ialah atas dasar apa? Untuk kita mengeratkan persaudaraan, kesepakatan, ya, untuk mengeratkan hubungan baik. Jadi dia datang dalam jubah baik, nampak macam baik. Maka hanya dengan akidah yang benar, kita akan dapat mengenal pasti bahawa ini tidak baik, sekalipun dia berjubah baik, nampak macam baik, tetapi realitinya dia boleh membawa kepada syirik dan kufur. Kemudian dengan akidah yang benar, kita akan dapat mengenal pasti akidah yang sesat, akidah yang menyeleweng. Dan untuk makluman tuan-tuan, dunia di sekeliling kita pada hari ini secara khasnya penuh dengan pemikiran dan aliran-aliran yang batil, yang merosakkan, yang tak kurangnya membawa kepada syirik dan kufur. Maka hanya dengan jalan ilmu, tuan-tuan, kita akan dapat mengenal pasti antara mana yang benar dan mana yang dusta, antara mana yang hak dan yang mana yang batil. Hanya dengan ilmu kita akan mengenal pasti yang mana yang baik dan yang mana yang buruk.
Maka sekiranya seorang itu bertanya, mengapa perlu kita mempelajari akidah? Maka kita katakan, yang pertama, kerana kita ingin menelusuri contoh yang ditunjukkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memulakan dakwahnya dengan akidah. Dan para sahabat memulakan langkah mereka menuntut ilmu dengan mempelajari akidah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itulah misi kesekalian para rasul sepanjang zaman, untuk memperbetulkan akidah masyarakat. Seperti mana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut." Dan telah kita utuskan kepada setiap umat seorang rasul yang menyeru umatnya supaya menyembah Allah, mengesakan Allah, di samping menjauhi perkara-perkara taghut. Menjauhi perkara-perkara taghut. Apa tu perkara taghut? Apa tu perkara taghut? Ya. Taghut iaitu sembahan selain daripada Allah. Ya. Jadi dakwah para rasul semua menjurus kepada mengesakan Allah, yakni mensatukan Allah dalam ibadah, beribadah kepada Allah semata-mata, dan menjauhi lawannya, iaitu menjauhi taghut. Kerana taghut itu ialah sembahan selain daripada Allah, menyembah selain daripada Allah. Maka kenapa kita mempelajari akidah? Untuk kita membersihkan kepercayaan dan pegangan kita daripada apa juga yang boleh mencemarkannya dan merosakkannya, daripada hal-hal khurafat, syirik dan kufur. Kenapa kita mempelajari akidah? Untuk kita jadikan sebagai pendinding. Kalau ada ilmu kebal, inilah ilmu kebal yang sebetul. Kalau ada ilmu kebal, inilah ilmu kebal yang sebenarnya, ilmu akidah, sebagai pendinding dan pelindung kita daripada terjerumus dalam perkara-perkara syirik dan kufur. Kenapa kita mempelajari akidah? Kerana dengan kita mempelajari akidah, dia akan membuahkan khasyah, sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan kita mempelajari akidah, kita akan dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mempelajari akidah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala akan menjadi betul, akan menjadi lurus. Dan ini akan membuahkan rasa khasyah, tunduk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa tunduk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan membuatkan kita takut terjebak dalam hal-hal maksiat, apatah lagi hal-hal syirik dan kufur. Maka sekali lagi, kenapa kita mempelajari akidah? Kerana dengan akidah yang benar, ia akan memelihara kita daripada terjerumus dalam fitnah. Terjerumus dalam fitnah. Apa tu fitnah? Saya kira saya kena ingatkan, ya. Kerana dalam bahasa Melayu kita, fitnah ni ada satu makna yang berbeza dengan makna asalnya dalam bahasa Arab. Fitnah dalam bahasa Melayu iaitu membuat tohmahan palsu kepada lawan. Bukan itu maksud kita. Dengan akidah yang benar akan memelihara kita daripada fitnah, bukan daripada tohmahan, menohmah orang dan sebagainya. Tidak. Fitnah dalam erti bahasa Arab ialah cobaan dan dugaan. Dan cobaan dan dugaan yang paling besar ialah cubaan yang berbentuk syirik dan kufur. Juga di antara tujuan kita mempelajari akidah yang benar ialah supaya kita dapat berdepan dengan pemikiran-pemikiran serta aliran-aliran akidah yang batil, yang menyimpang. Di samping kita mempelajari akidah untuk kita membebaskan diri kita daripada kejahilan. Kerana hanya dengan jalan ilmu kita akan dapat membebaskan diri kita daripada kejahilan, ya. Antara apa yang disebutkan oleh
para ulama tentang faedah-faedah yang diperoleh oleh seseorang individu yang mempelajari yang telah mempelajari akidah. Akidah yang benar itu akan dapat membebaskan individu itu daripada perasaan tak keruan, ya, daripada perasaan tak tenang, daripada perasaan rasa cemas tak tentu pasal, ya, atau daripada perasaan dipanggil perasaan down. Apa perasaan down? I am feeling down. Apa artinya? Stres, ya, tekanan. Apa lagi? Rasa sedih, kecewa, lemah semangat, ya, rasa tak yakin. Apa tu? Macam ada yang bersuara. Ya, ini antara yang dimaksudkan. Maka dengan akidah, perasaan-perasaan ini dapat dihilangkan. Ketika mana orang yang berakidah benar, antara keyakinan dia ialah dia percaya kepada qada dan qadar. Dan sejauh mana kita faham dan kita tahu betapa besarnya erti percaya kepada qada dan qadar, salah satu daripada rukun iman yang 6, betul? Dengan kita percaya kepada qada dan qadar, tuan-tuan, sama ada kita sedar atau tidak, itu akan membuahkan rasa tenang dalam diri kita. Apabila segala apa yang berlaku pada kita, sekecil-kecilnya sehinggalah ke besar-besarnya, kita akan dapat berdepan dengannya dengan rasa tabah, dengan rasa cekal, dengan bersabar, berdepan dengan dugaan dan cubaan tersebut. Saya bagi contoh. Hanya dengan akidah yang benar, iman yang teguh, seorang itu akan dapat berdepan dengan, contoh ini dalam kehidupan seharian, dia dapat berdepan dengan traffic jam dalam keadaan cekal dan tabah. Sama ada kita sedar tak? Ini harian kita. Apatah lagi kalau dugaan yang lebih besar. Maka seorang yang ada akidah yang betul, dia tak akan kata bila dia masuk je jam, dah traffic jam kan, dia tak akan kata, alamak, kalau aku ambil jalan tadi, kalau, tak ada. Betul atau tidak? Seperti mana dalam hadis kata Nabi, fa inna law taftahu babu syaitan. Kerana perkataan kalau, maknanya kalau kita menyesal dengan apa yang kita buat, dengan kita ucapkan kalaulah aku tak ikut jalan ni, kalaulah aku ambil jalan, kata Nabi, perkataan kalau itu akan membuka pintu syaitan, membuatkan kita menduga iman kita, ya, membuatkan kita menyesal, buat kita sedih dan sebagainya. Dan ada disebutkan dalam kalangan ulama salaf, menyebutkan tentang kelebihan akidah yang benar akan membuatkan orangnya rasa tenang, membuatkan dia rasa yakin dan selamat. Antara ucapan yang disebutkan oleh ulama salaf mengatakan, nahnu fi sa'adah law alimaha al-muluk laqataluna 'alaiha. Sesungguhnya kita hidup dalam kebahagiaan, tahap kebahagiaan yang kalau sekiranya perkara ini diketahui oleh para raja, orang-orang yang berkuasa, niscaya mereka akan memerangi kita kerananya. Kerana perbezaan antara kita dan mereka. Kita hidup dalam keadaan aman, damai, tenang, yakin. Mereka dalam keadaan yang sebaliknya sama sekali. Tuan-tuan, orang yang hanya dengan akidah yang benar, seorang itu akan rasa tenang dengan erti kata yang sebenar. Tuan-tuan ingat, orang-orang yang, kita buat perbandingan. Tuan-tuan ingat, antara orang kaya, sebagai contoh, ini sebagai contoh saja, antara orang kaya dan orang miskin, siapa sebenarnya yang lebih tenang? Logik mengatakan orang kaya, sebab dia tak payah fikirkan tentang ini dan itu, dia tak payah fikir. Tetapi
realitinya orang miskin dia lebih kepada rasa tenang. Apatah lagi orang yang beriman, orang dengan akidah yang betul. Antara cabaran, dugaan bagi orang kaya, sebagai contoh, ini bukan kita nak memerangi orang kaya, tak. Ini sebagai untuk kefahaman sahaja. Orang kaya di malam hari dia rasa tak keruan. Takut kekayaan dia ada datang pencuri perompak. Orang miskin malam hari dia tidur macam mana? Tenang. Dia tak payah nak fikir CCTV. Dia tak payah nak fikir grill dah kunci belum, guard ada tidak, polis buat rondaan atau tidak. Orang miskin dia relax. Itu orang miskin yang tidak ada, he's got nothing to lose. Itu orang miskin, antara miskin dan kaya. Tetapi nak kata bahawa orang yang beriman dengan akidah yang betul jauh lebih tenang berbanding dengan orang-orang yang lain, ya. Di sini tuan-tuan, apabila kita sebutkan tentang keutamaan dan kepentingan kita belajar akidah, sama sekali kita bukan nak menidakkan keutamaan dan kepentingan kita pelajari hal-hal ibadah, hal-hal halal dan haram. Jangan salah faham. Kita sekadar ingin menegaskan tentang kepentingan dan keutamaan mempelajari akidah itu. Kemudian tuan-tuan, apa agaknya kesan buruk daripada sekiranya kita atau seseorang itu tidak mempelajari akidah yang betul? Apakah kesan dia, kesan buruk dia? Kita kata yang pertama ialah kehidupan yang sengsara. Kehidupan yang sengsara. Ketika mana orangnya hidup dalam keadaan tak tenang, merasa tak keruan sepanjang masa, merasa ada yang tak kena. Masakan tidak. Ketika mana tujuan dan objektif utama dia hidup di atas muka bumi tak jelas bagi dia, tanpa akidah yang betul. Apabila dia tak tahu apa objektif dia hidup di atas dunia. Do you live to eat or do you eat to live? Dibahaskan. Sedangkan, ya, tuan-tuan, ini antara isu besar, masalah besar yang menggamit, yang mencengkam, yang menghantui orang-orang kafir secara utama. Ya, bila kita bahaskan tentang akidah, contoh yang paling jelas ialah kita ambil orang kafir. Kemudian yang kurang. Maknanya orang yang mempunyai, dia barangkali orang Islam tetapi akidah rosak. Dia mewarisi masalah-masalah yang sama seperti orang kafir. Hanya sahaja kita kata orang kafir itu tahap masalah pada tahap kemuncaknya. Kita lihat orang-orang kafir, ketika mana dia tak tahu apa tujuan hidup di atas muka bumi. Khususnya orang-orang kafir zaman sekarang ni lah. Tuan-tuan, ada perbezaan antara orang kafir tak berapa lama dahulu dengan perkembangan yang kita lihat pada hari ini. Pada hari ini, tuan-tuan, saya kira kita semua pernah dengar perkataan liberalisme, kan? Liberalisme. Apa tu gerakan liberalisme? Gerakan liberalisme ni mengajak kepada agama apa? Ya? Sekiranya kita menganggap bahawa dia adalah satu gerakan kristianisasi, kita silap. Kristianisasi itu bukan matlamat dia, bukan penghujungnya. Bahkan matlamat atau gerakan liberalisasi yang tersebar seluruh dunia, yang kita melihat sudah tersebar meluas di negara-negara barat kafir pada hari ini, ia adalah gerakan ke arah ateisme, tak percaya kepada Tuhan. Itu maknanya liberal. Liberal menjurus kepada erti kebebasan. Bebas. Bebas apa? Bebas bersuara, bebas beragama. Bukan. Bebas beragama itu tak tepat. Liberalisme ialah
gerakan ke arah bebas daripada agama. Dan ini yang kita lihat berlaku di negara-negara kafir dan negara-negara yang diistilahkan sebagai maju. Negara-negara maju kafir barat. Baik, kita lihat apa yang berlaku di sana pada hari ini. Bagaimana keadaan orang di sana? Ini dalam kita membahaskan apabila mereka tak tahu matlamat hidup. Apa matlamat hidup? Tujuan hidup tak jelas. Maka orang ateisme yang tak percaya kepada Tuhan, yang tak percaya kepada hari akhirat, tak percaya adanya syurga dan neraka, bagi dia kehidupan itu ialah di dunia ini. Maka sebab tu hidup mereka lah untuk di dunia. Maka antaranya yang kita lihat, demi untuk dia nak dia kata you only live once. Engkau hanya hidup sekali ini je. Maknanya puas, pergunakan kehidupan kau ni sepuas-puasnya. Maka macam-macam kita lihat antara objektif kehidupan yang mereka letakkan. Maka antaranya ialah, ini sebagai contoh je lah, hidup untuk makan sepuas-puasnya. Ya, ada yang memperhambakan diri dia untuk makan. Jangan hambakan diri kepada makan, tuan-tuan. Ada setengah-setengah masyarakat, hari-hari persoalan besar dia ialah hari ni nak makan apa. Ini musibah. Jangan. Kadang-kadang saya tahu kita orang Islam pun kadang-kadang terbawa-bawa. Jangan macam tu. Kita makan secara berpada-pada. Jangan jadi orang kafir. Makan tu benda besar. Hari ni nak makan tu, hari ni nak makan. Barangkali antara tujuan hidup dia ialah apa? Bersia-sia. Tuan-tuan tak pernah tertanya-tanya ke, yang banyak berjalan-jalan bersia-sia, apa orang kata, bercuti yang banyak bercuti ni orang Islam ke orang kafir? Orang kafir kan? Tuan-tuan tak pernah tertanya-tanya kenapa dia orang ni sibuk-sibuk nak pergi bercuti ni? Sedar tak sedar bahawa itu sebahagian daripada their purpose of life. Itu tujuan hidup dia tahu. Barangkali kita tak sedar. Dari hari ni insya-Allah kita dah tahu. Itu sebahagian daripada tujuan hidup dia. Sehingga saya terbaca dalam media sosial ni kan, kita banyak macam-macam datang. Dia kata 10 places to visit before you die. Wah, macam tu. Nak baca dengan cara yang lain dah 10 tempat untuk kita pergi ke haji sebelum kita mati. Kita orang Islam ada satu tempat je kita nak kena pergi untuk ibadah sebelum kita mati, iaitu Mekah kan. Orang kafir tak, dia ada banyak, 10, 20, kalau boleh 40 days around the world. Dia khuruj, nak keluar satu dunia. Kerana itu matlamat hidup dia. Juga di antara mudarat tidak mempelajari akidah yang benar, ia mewariskan sifat pentingkan diri sendiri, atau apa yang dinamakan sebagai al-ananiyah, pentingkan diri sendiri. Ini antara sifat lah, tabiat, kesan daripada tidak mempelajari akidah yang benar. Maka orang itu dia jadi pentingkan diri dia, mengutamakan maslahat diri, sekalipun mendatangkan mudarat atas orang lain, dia tidak peduli. Dan ini sangat kita lihat secara ketara, tuan-tuan. Ini secara ketara kita dapat lihat di negara barat hari ini. Pentingkan diri sendiri. Orang jatuh kemalangan ke apa berlaku, tak, bagi dia saya kena masuk pejabat on time. Macam tu. Orang dalam kesusahan, orang minta bantuan, tak ada. Saya ada urusan dan sebagainya. Ini pentingkan diri sendiri. Juga antara manifestasi mementingkan diri sendiri di barat. Kita ambil contoh barat supaya jelas, supaya dia lebih mudah untuk kita faham. Kaum wanita keluar dalam keadaan boleh kita kata telanjang, memakai dengan segala bentuk kecantikan atau apa yang diistilahkan sebagai tabarruj.
Di negara barat hari ni, macam kalau kita dikata macam nak pergi kahwin, kita pun kadang-kadang masyarakat kita pun dah macam tu. Kadang-kadang pergi kenduri kahwin, kita tak tahu siapa pengantin perempuan ni. Semua mutabarrijah, segala warna-warni, segala make up, bedak-bedak, segala color, perhiasan, kecantikan, emas, permata, semua dipakai. Tapi di barat dengan dahsyat, dengan pakaian menjolok mata dan sebagainya, atas dasar ananiyah, pentingkan diri sendiri ni tuan-tuan. Dia tak peduli apa kesan dia atas orang lain. Sedangkan kita kadang-kadang kita agak berduka cita apabila melihat sebahagian kaum muslimin tak faham apa yang sedang berlaku. Maka kita mendapati ada yang suara-suara yang menyokong. Dia kata ini kebebasan, Syekh. Masing-masing nak pakai apa itu kebebasan. Dia tak sedar wanita adalah sebesar-besar fitnah atas kaum lelaki, betul? Maka wanita yang keluar dalam keadaan sedemikian, apa agaknya kesan dia? Kalau bukan, dia, orang sering memberikan persepsi bahawa there's nothing wrong with what women want to wear. Tak ada apa salahnya dengan apa yang perempuan nak pakai. There's nothing harmful. Tak ada apa yang memudaratkan. Dia ada pukul kau, dia ada ambil duit kau, dia ada zalimkan kau. Tak ada. Ini pakaian dia, pilihan dia, biarlah dia. Macam tu. Ini pemikiran naif, pemikiran dangkal, yang tak sedar kesan dia, kesan buruk di atas masyarakat. Apa yang berlaku sekarang di barat, tuan-tuan? Di barat, wanita sekarang menjadi objek pemuas nafsu semata-mata. Wanita dengan sifatnya yang suka memperagakan kecantikan, itu salah satu sifat. Yang suka mencantikkan diri, itu antaranya dia kita tak nafikan bahawa itu satu sifat yang Allah jadikan pada wanita. Cuma kita kata sifat itu perlu dikawal. Jangan sampai keluar rumah dipertontonkan kepada orang-orang luar. Itu sudah melampaui batas. Ya. Tetapi tuan-tuan, ini sekadar saya nak cuit perhatian tuan-tuan. Barat yang kita kata tadi sudah menjadikan wanita sebagai objek pemuas nafsu lelaki semata-mata. Tetapi yang peliknya, dalam masa yang sama mereka kata kita negara Islam, khususnya negara seperti Arab Saudi dan seumpamanya, menzalimi wanita, menindas wanita, mengekang hak-hak wanita. Lihat, si pencuri ini dikata the thief crying thief. Si pencuri yang berteriak pencuri. Sedangkan yang mencuri ni siapa? Yang penyamun dia siapa? Dia. Tetapi untuk mengabui mata orang, dia berteriak kat orang. Pencuri itu. Supaya orang pandang kat dia, pandang kat lain, bukan pandang kat dia. Itu sama, orang barat itu yang mereka buat. Penyamun dia, ya. Yang menzalimi perempuan, dia. Yang mempergunakan perempuan, dia. Yang menindas perempuan, dia. Tetapi dia persalahkan siapa? Orang Islam. Sedangkan saya nak bagi contoh, tuan-tuan, bagaimana negara Arab Saudi, sebab saya ada pengalaman sedikit sebanyak ke sana. Orang-orang di sana, di Arab Saudi, adakah benar mereka menindas kaum wanita, menzalimi kaum wanita, menghina kaum wanita, atau sebaliknya? Tuan-tuan tahu tak? Ini antara contoh mudah yang saya boleh bagilah, yang mungkin kita tak nampak kat negara, hatta kat negara kita tak nampak, kat negara kafir lagi tak nampak. Di sana kalau ada perempuan nak lintas jalan, kereta semua boleh berhenti tau.
Kalau perempuan nak lintas jalan, kereta akan berhenti sebagai penghormatan atau penghinaan. Kalau ada barisan nak beli sesuatu di kedai, atau ada satu barisan orang tengah beratur untuk berurusan di tempat perniagaan atau di pejabat-pejabat kerajaan, tuan-tuan tahu tak, kalau ada perempuan datang, terus dibawa ke hadapan. Dia tidak perlu beratur. Penghormatan atau penghinaan? Penghormatan yang cukup tinggi, betul? Dan memang kalau saya ingat, kalau siapa yang ada pernah pergi buat haji, pernah buat umrah, bagaimana kalau ada orang tu, kalau dia bawa family, tidak dibiarkan duduk di mana-mana dalam kedai restoran, tak. Family itu akan diadakan satu tempat khas, privacy, supaya dia dapat duduk dengan tenang, tak ada gangguan dan sebagainya. Penghormatan atau penghinaan? Penghormatan. Dan ini semua benda-benda sebenarnya, ini sekadar contoh je saya nak bagi. Takkan didapati langsung di negara-negara barat, ya. Juga di antara kesan tidak mempelajari akidah yang benar, tersebarnya jenayah. Apabila orang tidak ada khasyah, tidak takut kepada Allah, masing-masing pentingkan diri sendiri, ini antara sebab berlaku banyaknya jenayah. Di samping rosaknya masyarakat menjadi masyarakat yang rosak, masyarakat yang pentingkan material semata-mata. Maka ini antara perkara-perkara yang kita kena ambil perhatian, supaya jangan kita berkesudahan seperti itu. Juga antara kita lihat, tuan-tuan, apabila negara kafir barat dikatakan sebagai negara maju, saya berbesar hati untuk nak ingatkan tuan-tuan, supaya istilah ini kita buang daripada kamus kita. Tak benar. Tak benar. Negara kafir diistilahkan sebagai negara maju. Kita negara Islam, kita istilahkan sebagai negara mundur, atau kalau nak bahasa diplomasi sikit, dia kata negara dunia ketiga. Yang kita ni pula tak faham, kita pun kata, oh, kita negara dunia ketiga. Itu satu celaan atas kita. Dia nak kata bahawa kita ni negara kolot. Orang kafir nak kata negara kita ni kolot, mundur, dungu, bodoh dan sebagainya. Maka tak masuk akal sama sekali untuk kita terima istilah-istilah seperti ini. Memuji mereka, menghina kaum muslimin. Tak patut. Tetapi apa yang nak sebutkan di sini ialah, tuan-tuan, ketika mana mereka, negara kafir, diistilahkan sebagai negara maju, yang sebenarnya tidak lebih daripada kemajuan material, kemajuan dunia, teknologi semata-mata. Adapun dalam bab akhirat, bab agama, bab kepercayaan, akidah, mereka jahil, mundur, kolot sehabis-habisnya. Maka kita dapati di negara kafir yang diistilahkan sebagai maju, ternyata bahawa peratus ataupun angka bunuh diri cukup tinggi. Di negara yang pada logiknya dengan segala kekayaan, kemudahan, fasiliti dan teknologi, logik kata sepatutnya mereka lah negara paling bahagia, betul? Itu logik. Kan? Bila ada segala kemudahan, makan, minum semua senang, hidup sedang, kerja semua mewah. Logik kata sepatutnya dia orang lah paling bahagia. Di sini kita nak kata betapa logik sentiasa mengkhianati kita tanpa kita faham ilmu yang betul. Maka sebetulnya mereka adalah negara yang kita sebutkan tadi, negara yang sengsara, masyarakat yang tak keruan, yang sekalipun dengan segala kemewahan, tetapi akhirnya jiwa kosong. Jiwa kosong. Material, benda zahir mungkin banyak, rumah besar, kereta besar dan sebagainya, tapi jiwa kosong. Dan apa bahaya kalau sekiranya jiwa kosong?
kita kata di dunia kemuncaknya ialah bunuh diri. Dan kita lihat negara yang peratus kes bunuh diri yang paling tinggi apa? Negara mana? Jepun. Jepun yang dikatakan sebagai negara yang paling maju dari segi teknologi. Semua dalam tandas dia pun segala penuh teknologi. Tandas itu belum lagi kat luar. Segala macam lah. Semua teknologi. Tetapi akhirnya tengok angka kematian bunuh diri dialah yang paling ramai. Ini menunjukkan betapa bahayanya lah, ya, ketika mana kita tidak tekankan akidah yang benar. Ikhwah yang dirahmati Allah, kita sampai pukul berapa ya? Jangan. Jadi demikian tadi tuan-tuan, sebagai satu mukaddimah, ya, saya membahaskan berkenaan tentang keutamaan dan kepentingan mempelajari akidah. Kemudian saya dimaklumkan bahawa buku atau Al-Usul Ats-Tsalatsah ini nak dijadikan sebagai satu buku untuk dikuliahkan, ya. Dan saya kira tuan-tuan semua ada buku Al-Usul Ats-Tsalatsah ni, ya, karangan Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Buku ni kalau kita lihat dia mungkin nampak macam tebal, tetapi sebenarnya dia ringkas. Yang tebalnya sebab dia terjemahan, ada terjemahan sekali. Tetapi bukunya ringkas, membahaskan perkara-perkara asas dalam agama, ya, perkara-perkara yang wajib bagi setiap seorang Muslim untuk memahaminya. Jadi saya kira bolehlah kita boleh baca, ya. Boleh kita lihat di muka surat 5. Atau muka surat 6, ya, kita lihat di muka surat 6. Baik, saya ingat kita bacakan dia punya terjemahan sahajalah. Atau nak baca bahasa Arabnya sekali? Ya, tak ada yang faham bahasa Arab kan? Ya? Tak ada. Baik, kita lihat di muka surat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Disebut dalam terjemahan dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Cuma saya secara peribadi berdasarkan kajian dan penjelasan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, beliau memberikan tafsiran buat Bismillahirrahmanirrahim atau Basmalah dengan terjemahan yang boleh saya kata dengan nama Allah yang mempunyai rahmat yang luas. Itu saya kira terjemahan yang lebih tepat buat perkataan Ar-Rahman. Bukan sekadar Maha Pemurah atau Maha Penyayang. Itu sebenarnya itu terjemahan tu dia lebih kepada terjemahan yang umum atau terjemahan ringkas. Dan maka setepatnya ialah dengan nama Allah yang mempunyai rahmat yang luas. Jadi yang mempunyai rahmat yang luas itu terjemahan bagi Ar-Rahman. Ar-Rahim yang memberi rahmat kepada sesiapa yang dikehendakinya. Jadi saya maklumlah bahawa ini terjemahan yang barangkali baharu bagi ramai daripada kalangan kita. Tapi insya-Allah di sini tidak ada halangan untuk kita tambahkan lagi ilmu pengetahuan kita. Kita terus mendalami, kita terus perbahaskan ilmu. Jadi kita baca dengan nama Allah yang mempunyai rahmat yang luas, yang memberi rahmat kepada sesiapa yang dikehendakinya. Jadi Ar-Rahim itu yang memberi rahmat kepada sesiapa yang dikehendakinya. Jadi kalau kita lihat
bismillah dengan nama Allah. Kalau kita perhatikan, sebenarnya ini adalah satu jumlah kata nama yang disandarkan kepada sesuatu yang tak disebut. Dengan nama Allah apa tak disebut, ya, atau dalam bahasa Arab dikata jar wa majrur muta'alliq bi mahdhuf yuqaddaru fi'lan mutaakhiran munasiba. Jumlah kata nama yang disandarkan kepada sesuatu yang tidak dinyatakan, dan dia adalah satu kata kerja yang bersesuaian. Yakni apa? Dengan nama Allah, macam kita dalam konteks kita, dengan nama Allah kita membaca. Atau kalau kita nak buat suatu kerja, kita mulakan dengan nama bismillah, kita kata dengan nama Allah saya memulakan kerja saya, contoh. Dengan nama Allah saya masuk rumah. Dengan nama Allah saya mulakan start engine, contoh. Itu maksud dia. Bukan dengan nama Allah macam tu je, itu tergantung. Tapi bila kita baca tu, kita dah niatkan sebenarnya. Niat tu, bila kita baca bismillah, maknanya bismillah kita mulakan sesuatu, lakukan sesuatu, ya. Jadi dengan nama Allah, yakni kita membaca kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad At-Tamimi ini, ya, dengan nama Allah yang mempunyai rahmat yang luas. Itu sebenarnya satu sifat. Mempunyai rahmat yang luas itu sifat. Ar-Rahim, memberi rahmat kepada sesiapa yang dikehendakinya, itu sifat kerja, memberi, ya. Kedua, Ar-Rahman dan Ar-Rahim mempunyai rahmat dan memberi rahmat, dia kembali kepada sifat rahmat, betul? Maka Ar-Rahman, yakni Allah yang mempunyai sifat mempunyai rahmat yang luas, ya, mempunyai sifat rahmat yang luas itu. Ar-Rahim, memberi rahmat kepada sesiapa yang dikehendakinya. Satu kata kerja kita kata, ya. Kemudian kita lihat kata Syekh Muhammad, ketahuilah semoga Allah merahmatimu bahawa wajib atas kita untuk mempelajari 4 perkara. Pertama, al-ilm, iaitu mengenal Allah, mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam, serta mengenal Islam dengan dalil-dalilnya. Kedua, mengamalkan ilmu tersebut. Ketiga, mendakwahkan ilmu tersebut. Keempat, bersabar dengan gangguan dalam berdakwah atau dalam mendakwahkan ilmu tersebut. Baik, kita lihat di awal tadi kata Syekh Muhammad, ketahuilah. Apa yang dimaksudkan dengan perkataan ketahuilah, atau dalam bahasa Arab dikata i'lam? Sebenarnya, sedar atau tidak, perkataan i'lam atau ketahuilah mempunyai maksud yang cukup khusus, atau boleh kita kata maksud yang cukup mendalam. Dia mengatakan kepada kita, ketahuilah, yakni hendaklah engkau tahu. Apa artinya tahu? Yakni maklum akan sesuatu, maklum akan keadaan sebenar sesuatu itu. Itu maknanya tahu. Maknanya kita tahu benda tu dengan betul, bukan dengan sesuatu yang salah. Itu bukan tahu, itu salah tahu dan seumpamanya, ya. Al-ilm atau ilmu, ketahuilah maknanya berilmulah, kita kata, ya. Ketahuilah maknanya berilmulah. Tahu tu maknanya dia kembali kepada ilmu. Bila kita sebut tentang ilmu atau ketahuan seseorang tentang sesuatu perkara, bolehlah ini sekadar ilmu je lah, ya. Mungkin sedikit mendalam, tapi kalau rasa susah nak faham, bagi tahulah, ya. Ya, ini sekadar permulaan. Pengetahuan seseorang itu boleh kita bahagikan kepada lima peringkat. Yang pertama ialah al-ilm, tahu.
Yang kedua ialah ghalabatul dhann, sangkaan yang kuat. Yang ketiga adh-dhann, sangkaan, ya, atau rasa. Bahasa kita kata saya rasa kan. Apa artinya saya rasa? Bukan saya rasa dia rasa makan, tak. Rasa tu maknanya dhann, sangkaan. Kemudian yang keempat asyak, iaitu syak. Dan yang kelima, yang terakhir ialah al-wahm, iaitu agak-agak. Ini barangkali ini kita guna dalam harian kita, betul? Aku rasa, pada sangkaan aku agak-agak lah, rasa-rasa. Sama ada kita sedar atau tidak apa maksud dia, itu satu perkara yang lain. Ya, jadi insya-Allah ini dia punya peringkat dia. Yang pertama ilmu, tahu. Tahu ni apa yang juga diistilahkan sebagai yakin. Maknanya dia tak ragu apa sikit pun, dia tahu. Dia berilmu, dia yakin. Kemudian yang peringkat yang kedua, sangkaan yang kuat. Dia tak yakin 100%, tetapi kurang sedikit. Sangkaan yang kuat. Maknanya kalau dalam skala 100%, sangkaan yang kuat ni itu dalam peratus 75% ke atas lah, lebih kurang lah, ya. Bila kita tak yakin tapi kita mempunyai sangkaan yang kuat, itu maksudnya dalam sekitar 75%. Kerana yang ketiga iaitu adh-dhann, itu sangkaan atau rasa. Ini yang kita kata 50-50. Aku rasa dia ada kat rumah, aku rasa dia pergi. Apa maknanya rasa tu? Maknanya kita 50-50. Atau ini boleh saya kongsikan satu tip, tuan-tuan, Pernah tak tuan-tuan kalau kita bertanya sesuatu, contoh, Ahmad, Ali pergi kerja tak? Atau Ali pergi sekolah tak? Lalu orang tu jawab, mungkin dia pergi sekolah. Adakah itu jawapan yang berfaedah? Adakah orang itu telah memberikan kepada kita jawapan? Sedar atau tidak, ramai sahaja orang terima itu sebagai satu jawapan. Sedangkan dari segi ilmu, zero worth. Tak ada nilai. Jawapan tu tak ada nilai sebenarnya. Dia tidak memberi jawapan. Dia bagi jawapan, tapi itu bukan jawapan. Sebab bila orang tu kata mungkin dia pergi sekolah, itu berapa peratus dia pergi ke sekolah? 50% sebenarnya. Maknanya 50-50 sebenarnya. Contoh, saya bagi contoh yang lain. Ustaz, apa hukum kalau laki perempuan bersentuhan? Batal atau tidak? Beginilah tuan-tuan. Laki perempuan kalau bersentuhan mungkin batal. Oh, mungkin batal. Sebenarnya ustaz tu dia tidak memberi jawapan. Sebab dia mungkin tu maknanya mungkin batal, mungkin tak batal. Mungkin dia pergi, mungkin dia tak pergi. Mungkin halal, mungkin haram. So apa? Jadi satu kaedah lah, kalau tuan-tuan lepas ni kalau ada orang jawab macam tu, mungkin kita ketepikan jawapan tu, kita tanya dia balik betul-betul. Supaya dia bagi jawapan yang betul-betul. Jangan main-main. Jangan bagi jawapan, itu jawapan ahli politik sebenarnya tuan-tuan. Jawapan ahli politik. Lepas ni harga akan naik atau tidak? Kita kaji dulu. Atau mungkin naik, mungkin tak naik. Itu jawapan tak ada nilai, tuan-tuan. Baik, jadi kita ada ilmu atau tahu, sangkaan yang kuat, ghalabatul dhann. Kemudian kita ada adh-dhann, iaitu sangkaan. Kemudian kita ada syak, atau kita kata syak lah dalam bahasa Arab, asyakku. Bahasa Melayu kita kata syak. Syak ni dia kurang sedikit daripada 50%. Dia, kita kata 25%. Saya syak, wuduk saya batal. Ini dalam bab hukum hakam. Atau saya syak, dia ada dalam rumah. Boleh diguna pakai atau tidak? Kalau dari segi hukum tak boleh diguna pakai. Sebab dia
dia bahkan below 50%. Dia 25% je tak boleh dipakai. Adakah itu ilmu? Jauh sekali. Adakah itu sangkaan yang kuat? Jauh sekali. Itu syak. Dan di bawah dia ialah al-waham, atau kita kata tadi agak. Waham ni dia boleh kita istilahkan sebagai 5%. Dia main agak-agak je. Tanpa sebab, tanpa petunjuk, tanpa dalil, tak ada apa. Ni kalau orang tu kata, aku agak wuduk saya terbatal. Ini sekali lagi tidak ada nilainya sama sekali dalam bab hukum, dalam bab agama. Kalau ada yang bertanya, kalau kita dalam bab agama, dari segi 5 peringkat ilmu tadi, yang mana yang boleh diguna pakai? Ada jawapan? Yang mana yang boleh kita guna pakai dalam ilmu, dalam bab agama? Yakin sahaja? Hati-hati tuan-tuan, lepas ni dia ada soalan susulan. Kita dalam bab agama ya. Sekarang kita dah tahu bahawa pengetahuan seseorang atau ilmu seseorang dia ada 5 peringkat. Yang paling tinggi yakin atau ilmu, kemudian sangkaan kuat, kemudian sangkaan, kemudian syak, dan paling rendah yang paling tak ada nilai ialah waham atau kita kata agak-agak. Jadi dalam bab ilmu agama, yang mana yang boleh diguna pakai? 1 dan 2, itu jawapan yang faqih lah, barakallahu fiik. Ya. Kenapa bukan 1 saja? Ya. Atau boleh kita kata dalam bab akidah perlu 1. Sebab tu Imam Muhammad dikata ketahuilah. Maknanya jangan ada ghalabatul dhann sekalipun. Jangan sangkaan yang kuat, tak boleh. Kena yakin, ketahuilah. Cuma dalam bab ibadah dia boleh turun sedikit sangkaan yang kuat. Sebagai contohnya, bila kita tentukan Kaabah, hala tuju kiblat, kita yakin ke kiblat kat sini mana? Sana ke? Yakin atau rasa-rasa, agak-agak, mungkin, tak mungkin? Siapa boleh kata? Minta maaf. Saya nak tanya seorang. Kiblat di mana kat sini? Semua pakat tak tahu kiblat mana. Ya? Sana. Yakin? Atas dasar apa kita yakin? Nampak Kaabah ke sana? Boleh sentuh, boleh rasa, boleh cium, ada wahyu. Kerana hanya dengan jalan ini sahaja kita boleh yakin. Kita nampak dengan panca indera kita, atau ada wahyu. Dan kita maklum bahawa kita tidak ada kasyaf. Jadi sebenarnya bukan yakin, sangkaan yang kuat. Barakallah. Jadi istilah tu kena betul, sangkaan yang kuat. Ya. Baik, kemudian kata Syekh Muhammad, ketahuilah, yakni yakinlah, berilmulah, semoga Allah merahmatimu, bahawa wajib atas kita untuk kita mempelajari 4 perkara. Jadi bila Imam Muhammad dikata wajib, yakni sekiranya kita tidak tahu, maka kita berdosa. Ya, kerana itu erti wajib. Mempelajari 4 perkara. Ya, yang mana kalau kita lihat apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad, dia adalah perkara-perkara yang merangkumi agama itu secara keseluruhan. Maka tidak heranlah kenapa Syekh Muhammad dia kata bahawa perkara itu wajib. Jadi yang pertama ialah berilmu, mengenal Allah. Ya, jadi sekali lagi ilmu di al-ilm, yakni yakin atau tahu, mengenal Allah, tahu tentang Allah. Mengenal Allah di sini sekadar kita jelaskan, yakni bukan sekadar mengenal, tetapi mengenal Allah dengan erti terima dan tunduk. Bukan sekadar kenal Allah macam tu je, tak. Kenal yakni terima dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini penting untuk kita faham, atau mengenal Allah di sini lebih kepada beriman kepada Allah. Apa beza antara beriman dan mengenal atau tahu tentang Allah? Apa beza antara beriman dengan tahu Allah, kenal Allah? Ya, bezalah. Kerana bila kita kata beriman, itu lebih daripada tahu, lebih daripada sekadar kita tahu Allah tu ada. Kerana beriman bererti tunduk dan patuh. Ya, tunduk dan patuh. Kerana kalau kita lihat Abu Talib, pakcik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kenal Allah. Demikian juga rata-rata masyarakat Quraisy Mekah, Arab Jahiliyah, Abu Jahal, Abu Lahab, mereka kenal Allah. Hanya sahaja mereka tidak beriman kepada Allah. Kerana iman itu maknanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang orang-orang musyrikin Mekah gagal melaksanakannya. Ya. Mengenal Allah, mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam, sekali lagi bukan sekadar mengenal baginda, tetapi tunduk dan patuh. Sekali lagi, ya, beriman kepada Allah, beriman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan juga mengenal Islam, yakni beriman dengan agama Islam itu. Dan boleh kita kata Islam dia ada dua maksud, ada dua erti. Satu Islam dengan erti yang am, dan satu lagi Islam dengan erti yang khas. Ternyata bahawa para rasul semua sepanjang zaman, mereka telah membawa agama Islam. Seperti mana yang Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 128, Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ini doa para rasul, ya. Doa salah seorang rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang Islam dan juga daripada kalangan zuriat kami. Kita lihat seorang rasul sebelum Nabi Muhammad, dia menggunakan perkataan Islam, nak mengatakan bahawa agama para rasul semua secara prinsipnya, secara amnya sama, agama Islam. Mengapa tidak? Kerana semua mereka menyeru kepada menyembah Allah. Betul atau tidak? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semua menyeru kepada menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Tetapi Islam dengan makna yang khas, yakni agama atau syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dalil-dalilnya. Beriman kepada Allah, kepada nabinya dan kepada Islam dengan dalil-dalilnya. Kerana hanya dengan dalil-dalil ini kita akan dapat mencapai taraf iman, yakin. Bagaimana kita dapat yakin dengannya jika bukan dengan dalil, ya? Dalil daripada Al-Quran dan As-Sunnah, ya, dengan dalil-dalilnya. Kerana tanpa dalil itu dikira sebagai orang yang bertaklid. Tanpa dalil itu dikira sebagai taklid. Kerana taklid dari segi istilahnya, maksud dia apa? Siapa tahu? Taklid apa artinya dari segi istilah? Menerima pendapat seseorang tanpa mengetahui dalil dia. Maksudnya kalau kita terima pendapat seseorang, barangkali guru kita sekalipun, seorang ulama, ya, dan seumpamanya, kita terima pendapat dia dan kita beramal dengan pendapat dia, tapi kita tak tahu dalil dia. Dalil dia yakni dalil daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Kita diistilahkan sebagai orang yang taklid. Taklid itu ilmu atau kejahilan? Taklid
ilmu atau kejahilan? Ilmu lawan dia apa? Jahil kan? Jadi bila orang tu bertaklid, adakah dia berilmu atau dia jahil? Taklid mesti jahil. Taklid tu bukan ilmu. Masakan ilmu apabila dia ikut pendapat seorang tanpa dia tahu dalil. Itu kejahilan. Ya. Sebab tu taklid dia sinonim dengan kejahilan. Ya. Lawan kepada berilmu. Baik, saya ingat kita boleh berhenti di situ. Ya. Ada sesi soal jawab ke macam mana? Ya. Kalau ada sebarang pertanyaan. Jadi saya ingat kita berhenti dekat yang pertama itulah, ya. Dia bila tak ada soalan, dia antara dua. Semua faham atau apa tu? Mana alhamdulillah tak tengok TV. Sekali lagi. Saya pun tak faham. Wallahu alam apa maksud dia? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah tu lagi luas. Masya Allah. Ini dalam TV, program TV. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kata ini kalam batil. Ini kalam batil. Ketika mana dia kata la ilaha illallah itu ilmunya terhad, adapun Muhammad Rasulullah ilmunya atau maksud dia luas. Macam itulah dia kata, ya. Apa yang dapat saya faham, dan saya rasa saya faham, kerana benda ni bukan satu benda yang baru, ya. Bahkan ada video seorang tokoh mengatakan benda-benda macam ni, mengatakan bahawa Allah tu kecil. Lagi terang-terang dia kata macam itulah, Allah tu kecil, Muhammad tu luas. Ini adalah perkataan kufur. Ketika mana Allah mengatakan Allahu nurus samawati wal ard, Allah adalah cahaya langit-langit dan bumi. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard, kursi, tempat letak kaki Allah Subhanahu wa taala seluas langit dan bumi. Itu kursinya, itu cahayanya. Allah maha besar, Allah maha luas, Allah maha agung, Allah maha perkasa, maha hebat, segala maha. Dan kita mengatakan dengan lidah kita sendiri, setiap kali kita menyebut tentang mana-mana daripada sifat Allah Subhanahu wa taala, kita kata maha, maknanya sebesar-besarnya, dan tidak ada yang dapat menandinginya. Itu maksud maha. Adapun baginda Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, baginda adalah daripada kalangan manusia. Seperti mana dalam ayat-ayat Al-Quran yang Allah sebutkan, siapa ingat antara ayatnya? Wa ma Muhammadun illa rasul, dan tidaklah baginda Muhammad melainkan adalah seorang utusan Allah. Dan dalam hadis Nabi mengatakan, ya ayyuhan nas innama ana bashar, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah manusia. Dan dalam satu peristiwa kata Nabi, wahai para sahabat, sungguhnya aku manusia, ansa kama tansaun, aku lupa seperti mana kamu lupa. Ini dalam satu peristiwa Nabi tersilap dalam solat. Jadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia. Manusia makhluk, bukan sama sekali pencipta, khaliq Allah Subhanahu wa taala. Beza antara pencipta dan makhluk. Dan Nabi Muhammad adalah daripada kalangan ciptaan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai manusia, baginda sallallahu alaihi wasallam seperti mana-mana manusia dengan sifat-sifat kemanusiaannya, makan, minum, tidur, lapar dan seumpamanya, tersilap, terlupa dan seumpamanya. Hanya sahaja baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipilih oleh Allah sebagai utusan dia, diangkat kedudukan baginda lebih daripada manusia biasa yang lain dengan risalah, dengan risalah yang Allah berikan kepada baginda untuk disampaikan kepada manusia. Dalam masa yang sama, kita sama sekali tidak mengangkat baginda lebih daripada kedudukan yang telah diberikan oleh Allah kepada baginda. Rasulullah sama sekali tidak diangkat tarafnya sehingga ke taraf ketuhanan dan seumpamanya, mengetahui perkara ghaib kecuali apa yang diwahyukan. Nabi SAW sama sekali tidak mempunyai kuasa-kuasa ketuhanan, melainkan perkara-perkara mukjizat yang Allah berikan kepada dia. Jadi kembali kepada kenyataan bahawa Nabi Muhammad itu luas, kita katakan kepada orang-orang yang kata macam tu, kita kata qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, tunjukkan mana bukti kenyataan-kenyataan kamu ni bahawa Muhammad itu luas dan seumpamanya. Dan barangkali mereka, antaranya lah yang mereka ucapkan ialah mereka sandarkan, mengatakan bahawa Nabi Muhammad itu nur, seperti mana mungkin ada dalam setengah lirik-lirik lagu, anta nur Muhammad, anta nurun fauqa nuri. Tuan-tuan jangan sambung. Mengatakan bahawa Nabi Muhammad itu cahaya, dan ini batil, ini salah. Kerana Allah kata Allahu nurus samawati wal ardh, yang cahaya itu ialah Allah. Adapun Nabi Muhammad manusia, dibuat dari tanah, bukan cahaya. Yang kita tahu makhluk yang dicipta daripada cahaya ialah malaikat, betul? Jin, syaitan daripada api, manusia dari tanah. Dan Nabi Muhammad daripada kalangan manusia. Kalau yang cahaya itu malaikat, dan cahaya, segala cahaya lah Allah. Jadi ini antara ini. Dan segala hadis-hadis yang berkenaan tentang nur Muhammad, dia semua tidak sabit sama sekali daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Antara hadis yang batilnya, yang dhaifnya, mereka mengatakan awwalu ma khalaqallah nur, kejadian pertama yang dicipta oleh Allah ialah nur, iaitu merujuk kepada Nabi Muhammad. Dan ini tidak benar, ini batil. Sebetulnya dalam hadis yang sahih, kejadian yang pertama yang dicipta oleh Allah ialah apa? Al-qalam, pena. Jadi pendek kata itu kalam batil, ya.
Boleh? Ya, barakallahu. Perlu tak kita tunjukkan punya protes dengan keluar dalam sebuah hadis, ini berkenaan tentang yang fenomena yang kita lihat pada hari ini, orang-orang kafir menghina agama Islam, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seumpamanya. Hakikatnya Nabi dalam sebuah hadis ada menyebutkan bahawa idza tabaya'tum bil'inah, sekiranya kamu mula berjual beli dengan inah, sejenis jual beli riba, wa akhadtum adnab al-baqar, dan kamu mula sibuk-sibuk dengan bercucuk tanam, wa raditum kamu sibuk-sibuk dengan ternakan, wa raditum biz-zar', dan kamu redha dengan bercucuk tanam, wa taraktumul jihad, dan kamu tinggalkan jihad, kewajipan jihad. Apa kata Allah? Apa kata Nabi? Sallallahu alaikum dhullan la yantazi'uhu minkum hatta tarji'u ila dinikum. Apabila kamu melakukan perkara-perkara tersebut, sibuk dengan ternakan, bercucuk tanam, atau kesimpulannya sibuk dengan dunia, dan kamu tinggalkan jihad, kata Nabi, apa balasan dia? Apa akibatnya? Allah timpakan kehinaan atas kamu. Allah timpakan kehinaan atas kamu, atas kita, umat Islam. Dan saya lihat ini yang sedang kita hadapi, ini yang sedang berlaku sekarang. Kita dihina. Bahkan jangan nak kata orang-orang, sebahagian orang kafir dalam negara, bahkan kita telah dihina, kaum muslimin telah dihina oleh sehina-hina manusia sekian lama, iaitu orang-orang Yahudi yang menzalimi dan menindas orang-orang Islam, saudara Islam kita di Palestin. Ini lagi lama, 50 tahun lebih kita dihina oleh sehina-hina manusia, kaum Yahudi. Dan ini semua membenarkan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma Nabi memberikan penawarnya. Allah timpakan atas kamu kehinaan, kata Nabi, hatta tarji'u ila dinikum, sehingga kamu kembali ke agama kamu. Maka ini sebenarnya satu yang kita kena muhasabah tentang apa yang berlaku dan bagaimana kita menangani, dan sebab kenapa dia berlaku. Bagaimana, kenapa, macam mana keadaan ini boleh berlaku? Sedangkan sepatutnya umat Islam adalah umat yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan Islam. Tetapi dengan agama Allah ini kita jadi hina. Macam mana? Sedangkan dalam hadis, dalam Al-Quran, Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurukum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menegakkan agama Allah, Allah akan memberi kemenangan dan kemuliaan atas kamu. Maka ini menunjukkan bahawa kemuliaan umat Islam, kemenangan umat Islam, kekuatan umat Islam, kehormatan umat Islam bersyarat, iaitu selagi mana kita menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tunaikan, laksanakan kewajipan yang Allah pikulkan atas kita, baru kita akan diangkat kedudukan. Jika tidak, jika kita abaikan tanggungjawab mempertahankan agama, menegakkan kalimah Allah, memperjuangkan agama Islam, jika kita tidak laksanakan kewajipan ini, apa balasan dia? Allah akan hina kita. Bagaimana? Rahimahullah, tentang sebahagian umat Islam yang didorong oleh emosi, tanpa ilmu. Syekh Albani dia cerita sebuah cerita yang barangkali lebih kepada rekaan, wallahu alam. Dia kata, tersebutlah kisah ada seorang Muslim pejuang, berperang, berjihad untuk nak meninggikan kalimah Allah. Hanya sahaja
dia tidak berbekalkan kepada ilmu, sebaliknya lebih kepada berbekalkan semangat dan emosi. Maka ketika mana dia melibas pedangnya ke arah musuh, terdiri pada kalangan orang Yahudi dan Nasrani, tak semena-mena dia berjaya menangkap seorang Yahudi. Lalu dia menghunus pedangnya hendak menebas kepala Yahudi itu. Tak semena-mena orang Yahudi itu kata, mahlan, tunggu sekejap, jangan bunuh aku. Asyhadu an la ilaha, afwan. Dia kata, tunggu sekejap, aku nak masuk Islam. Orang Yahudi itu kata, aku nak masuk Islam. Maka dia bertanya kepada pejuang Muslim itu, apa perlu aku lakukan untuk masuk Islam? Maka pejuang itu dengan pedang terhunus, dia pun memandang Yahudi itu, dia pandang pedang dia. Macam mana kau nak memeluk Islam? Wallahi la adri. Tak tahulah pula aku macam mana kau nak memeluk Islam. Bahana kejahilan. Apabila seorang itu lebih didorong oleh emosi dan perasaan daripada ilmu. Emosi mendahului ilmu dia. Ini bahaya. Maka saya ingat dalam hal-hal seperti ini kita kena muhasabah. Dan saya melihat bahawa, saya kira bahawa kita menyatakan bantahan, kita menyatakan tidak persetujuan kita, bagus, boleh, tak ada masalah. Tapi bagi saya apa yang lebih penting ialah kita memantapkan diri kita dengan ilmu agama. Dan saya melihat bahawa negara kita lah secara khasnya, ada kecenderungan untuk tidak memberi keutamaan dan kepentingan kepada akidah, kepada agama. Usaha untuk nak menyebarkan agama Islam itu kepada orang-orang kafir macam tidak ada. Saya ingat kita kena buat muhasabah. Sejak kita merdeka 50-60 tahun sehingga ke hari ini, berapa ramai orang kafir yang kita telah berjaya Islamkan? Kerana saya melihat kalau dikata di istilah prospek, bakal atau orang yang mad'u, orang-orang yang kita boleh nak ajak dia kepada Islam, cukup ramai, betul? Orang-orang kafir di sekeliling kita, betul? Di tempat tinggal kita, di tempat kerja kita, ramai. Tetapi berapa ramai yang kita telah ajak mereka kepada Islam? Berapa ramai yang kita telah berhujah, kita sampaikan agama Islam kepada dia atas dasar kita nak ajak dia kepada Islam dengan hujah, dengan kita menangani syubhat-syubhat dia. Sedangkan kita maklum bahawa agama Islam ni adalah agama dalil, betul? Orang-orang kafir ni ada hujah, ada dalil ke? Kita yakin bahawa diorang ni adalah orang-orang yang membawa kebatilan, kejahilan. Dan kita yang mempunyai kelebihan dari segi hujah, dari segi ilmu. Tetapi mengapa perkara ini tidak berlaku, tidak dilaksanakan? Saya khawatir, tuan-tuan, bahawa kita terkesan dengan fahaman pluralisme, secara sedar atau tidak. Fahaman pluralisme sama ada disebut secara perkataan, ya ini gerakan pluralisme, atau gerakan itu dilakukan sejak sekian lama secara halus. Apabila orang-orang kafir ini dibiarkan, yang penting kita hidup secara harmoni. Saya melihat bahawa ini ucapan pluralisme. Membiarkan orang kafir, maknanya tidak ada memberi kepentingan untuk nak dakwah dia. Tak payah, jangan sibuk-sibuk. Bahkan barangkali ada yang kata, jangan pecah belahkan masyarakat. Kita masyarakat majmuk. Maknanya apa?
Apa artinya kita masyarakat majmuk? Saya khawatir perkataan itu dia ada maksud yang tersirat. Itu apa? Iaitu kita masyarakat majmuk, yakni we are one big happy family. Maksudnya kita semua bersaudara. Jangan gaduh-gaduh. Masing-masing dengan agama masing-masing. Sedangkan adakah ini ajaran Islam? Bukankah kita disuruh supaya berdakwah? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Dan siapakah yang perkataan dia lebih baik daripada orang yang mengajak kepada agama Allah? Jadi akibat kelalaian seperti inilah kita hari ini menerima kesan dia. Apa yang kita sedang hadapi sekarang ini kesan sekian lama. Dia bukan proses sehari dua hari, tidak. Proses sekian lama, mungkin puluh-puluh tahun. Kelalaian kita sekian lama, hari ini kita mendapat buah dia. Apabila orang kafir menunjukkan penghinaan dia ke atas agama. Dan sejauh mana pihak-pihak berwajib nak ambil tindakan. Kita lihat. Saya khawatir bahawa benda ni akan disenyap-senyapkan. Sekali lagi atas alasan yang sama. Atas alasan kita tak nak besar-besarkan. Sedangkan benda tu sebesar-besar, betul? Lalu ada suara kata jangan besar-besarkan. Ini salah. Dan benda ni akan didiamkan. And dia akan berlaku lagi. Dia masa akan datang. Dan dia tak akan selesai. Selagi mana kita tidak kembali menghayati agama Islam yang benar, akidah yang tulen, dan kita sampaikan, serukan masyarakat di sekeliling. Boleh saya kongsikan, tuan-tuan, apabila tidak ada dalam kalangan kita yang mempunyai kebolehan dari segi ilmu dan kemahiran untuk nak dakwah, itu perlu kepada ilmu dan kemahiran, betul? Nak dakwah kepada orang-orang kafir ni kan, Yahudi, Nasrani, Buddha semua, perlu kepada kemahiran. Dan bukan itu saja, ilmu. Kenalah faham selok-belok Bible-nya, kitab tu. Apabila tidak ada dalam kalangan kita orang yang ada ilmu dan kemahiran, tak semena-mena kita ada orang seperti Dr. Zakir Naik. Ya? Kenalah kita akui dia ada kelebihan dia. Dia ada kelebihan dia. Kelebihan dari segi bab-bab dipanggil interface ilmu perbandingan agama. Walaupun barangkali istilah perbandingan agama itu mungkin saya kurang setuju. Agama Islam bukan untuk dibanding-bandingkan. Agama Islam untuk didakwahkan. Tapi poin dia ialah dia ada kemahiran, dia ada kebolehan. Lalu kita senyapkan dia. Bagi saya itu satu kerugian bagi kita. Satu kerugian. Sedangkan dia kalau dia nak pergi ke mana-mana negara, dia boleh pergi ke mana-mana negara, betul? Ketika mana dia pilih negara kita, lalu kita dengan dia ada, kita tidur. Sungguh kita ni jadi masyarakat yang sambunglah tuan-tuan. Kan? Kerugian. Rugilah kita tak guna dia punya kebolehan. Dia ada kemampuan, dia ada kemahiran. Sepatutnya tak berlaku macam itulah. Sepatutnya kita bukakan luah, kita buka pintu seluas-luasnya untuk didakwah. Yang kita rasa kepanasan buat apa? Kita pula rasa panas. Sepatutnya biarlah orang kafir rasa panas. Betul? Kerana itu kerja dia membongkar kebatilan agama kufur ini. Tetapi duka ceritanya ada pihak daripada kalangan kaum muslimin sendiri yang rasa tak senang. Ini musibah. Kita khawatir ini kaum munafik. Baik, insya-Allah. Saya ingat kita boleh sampai di situ. Moga-moga apa yang disampaikan dapat difahami dengan jelas. Minta maaf kalau ada sebarang kekurangan.
Dan kalau sekiranya ada sebarang kekasaran bahasa, kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.